Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam siri Kemenyan Berasap. Okey, dalam siri Kemenyan Berasap kali ini SKB siri Kemenyan Berasap kali ini, aku nak ceritakan dekat korang semua pengalaman yang aku alami waktu aku pergi memancing di Lukut. So, video untuk aku mancing kat Lukut ni ada dekat atas sini kot, silap aku. Sini, atas sini. Okey. So, korang boleh check out the video. So, aku nak ceritakan apa yang berlaku sebenarnya untuk sesi aku mancing kat Lukut ni. So, apa yang berlaku ialah budak-budak office aku pada waktu tu, nama dia Amri. Dia rajin juga mengomen ni. Dia lah yang set kan. Dia kata no problem, kita sewa boat, kita bawa sendiri. So dia lah yang setkan semuanya apa semua. Dan dia jugalah yang bawa boat. Dia kata dia tahu spot. So kita orang pun bergerak lah. So macam aku bergerak masa tu dengan Jun. Korang boleh tengok kat dalam video tu. Dan Amri dia gerak dengan Khairi. So kita orang pun berjumpa di, tak silap aku, di Seremban, Tol Seremban. So selepas kita orang berjumpa di Seremban, kita pun meneruskan perjalanan ke JT. Tapi sebelum sampai ke JT tu, kita orang ada singgah di dua lokasi untuk ambil umpan udang hidup. So ini semua Amri lah, dia call semua siap apa semua. So kita follow je lah. Aku dengan Jun satu kereta, dia dengan Khairi satu kereta. So aku ni follow je lah kereta dia. Dan selepas umpan semua dah ada, kita orang pun bergerak lah ke JT. So sesampainya di JT ni, kawasan JT ni dekat Lukut ni, dia kira kalau kita orang park kereta ni, depan kereta ni menghadap ke JT lah. Belakang ni ada rumah flat. So jalan nak menuju ke JT ni ada sebiji, masa tu lah, sekarang aku tak tahu ada lagi atau tidak, ada sebiji kereta Proton. Aku tak ingat dah Saga ke Iswara. Memang tersadai dekat atas rumput. Dah dekat dengan hutan lah. So aku pun masa tu bila sampai tu ada rasa macam tak sedap jugalah. Tak tahu kenapa. JT tu pun hari tu nampak macam very gloomy. Nampak macam creepy sikit pun ada kan. Sebab waktu kita orang pergi tu, kiranya masa tu tak silap aku lepas hujan. Hari sebelumnya hujan, ada angin kuat apa semua. Aku tak tahu sampai ke tahap ribut atau tidak. So bila by the time kita orang sampai ke JT tu, keadaan JT ni papan, dia orang susun. Sampai ke JT, keadaan papan tu pun penuh dengan daun-daun kering apa semua, akibat daripada ribut malam sebelumnya. So kita orang jalan tu memang creepy lah. Tempat tu memang gloomy. Kau nampak macam suram aja. So aku pun tak ada cakap apa-apa, tapi sebenarnya memang rasa tak sedap hati lah. Rasa kurang enak. Kemudian Amri pun bagi tahu, okey, ini bot yang kita akan naik. So dia ada banyak bot dekat situ. So kita orang pun letakkan barang apa semua dekat dalam tu. And dekat JT aku tak buat banyak sangat footage pada masa tersebut, sebab terlalu banyak monyet. Aku takut kalau aku tinggalkan kamera aku kat situ, nanti dia ambil, bye-bye baby. Memang tak dapat balik dah. So kita orang pun letak barang semua kat dalam boat apa semua. Nak dijadikan cerita, waktu nak start boat tu punyalah payah. So aku dah macam, aduh, kenapa pula dah ni kan. Itu satu hal. Kemudian bila dah dicuba, alhamdulillah
boleh start boat. Tapi boat tu ada masalah dengan bila kita, dia ke kanan tak ada masalah, tapi nak ke kiri tu kau kena tolak lebih sikit. Dia macam ada sangkut sikit tau. So ini normal lah kalau korang pergi mancing ke apa. Kadang time korang tu kena pula yang enjin ada masalah lah apa semua. Dia bukan selalu, jarang-jarang. Okay, so kita orang pun tak kisah sangat lah. Tapi aku personally macam, aku sampai aku dah rasa tak sedap hati. Kemudian enjin boat pula susah nak start. Dah boleh start, nak pergi ke kiri pula agak mencabar. Tapi aku diamkan saja, tak cakap apa-apa. Kita teruskan sahajalah perjalanan. Dan Amri pun dia bawa lah boat tu. Kita singgah ke beberapa spot. Kosong. Kemudian kita orang sampai dekat satu spot ni. Dia ada sebuah tongkang. So sampai kat tongkang ni dia ada rantai besi. Aku rasa tu sauh dia kot, turun ke bawah. So kita orang tambat boat kita orang dekat rantai besi ni. Dan pucuk boat ni menghala ke tongkang, ke belakang macam ni. So dekat spot tersebut, aku letak keratan dia macam ni lah. Ni tongkang besar, ni boat kita orang. So ini belah sini ni, ini tebing. Yang ini sungai dia lah. Luas ke belah sini. Amri dengan Khairi ni dia main di sebelah sini. So dia orang turun main bottom. Jun pula duduk di belakang boat. Dia menghadap tebing belah sana, dan aku menghadap tebing belah sini. Aku main casting masa tu. So aku pun kas. Ni dalam masa kita orang sampai kat situ tu, aku dah tak tahu berapa ratus kali kas dah. Ikan kecil-kecil banyak. Sebab bila kami turunkan Apollo, memang dapat banyak ikan kecil-kecil. Tapi yang dicari macam tanda, siakap, tak ada. Tak nampak bayang langsung. Boiling ke apa ke, tak ada langsung. So kita orang pun duk kas. Yang diorang main bottom lah. Sambil membottom diorang, biasalah aktiviti bottom tak sah kalau tak ada kuaci. So diorang pun membottom, sembang-sembang. Aku pun duk kas. Belah yang aku kas ni, aku kas dekat dengan tebing. So sebelah depan, selepas pada tebing ni, naik tebing berselut, penuh dengan pokok nipah. Pokok nipah saling berganti. Pokok nipah Tengah aku kas, aku tak tengok depan straight. Aku tengok aku punya soft plastik. So aku kas jatuh, satu kas jatuh, karau balik, kas jatuh, karau balik, kas jatuh, karau balik. Kemudian aku kas sekali tu, dia dah terovershoot. So naik atas tinggi. Bila atas tinggi, pada masa tu lah baru aku tersedar. Sebab aku sekarang tengok line of sight jauh dekat dalam hutan nipah ni. Ni ada pokok nipah. Line of sight aku ni straight ke tengah hutan pokok nipah ni. Ada seorang perempuan tengah berdiri kat sana. So bila aku nampak tu, bila aku nampak tu, aku terkendu lah juga kan. Astaghfirullahaladzim. Udahlah, ikan tak ramai tu kan. Ada pula dia dekat tengah-tengah tu. Tapi aku buat tak reti lagi. Kemudian aku continue kas. Sekali-sekala aku angkat kepala, aku tengok, dan dia statik berdiri di situ. Perempuan berambut panjang, baju putih. Statik. Dia duduk di situ, statik. So aku dah rasa kurang selesa. Dari awal perjalanan aku dah rasa tak sedap hati kan. Bila nampak pula benda ni, aku jadi lagi kurang selesa. So aku panggil Jun. Jun ni orang Tepin, tapi dia cakap lorak Kedah. Ada orang panggil dia Jun, ada orang panggil dia Kodiang. Aku panggil dia Jun. Jun. Lepas tu dia pusing. Dia tanya apa dia. Aku tunjuk dengan mulut dia. Lepas tu, apa dia? Aku
Aku juihkan bibir aku. Lepas tu, apa dia? Aku tunjuk lagi. Lepas tu dia pun tengok, pusing, tengok. Ui! Dia tersentak sekejap. Lepas tu, aku pun continue lah casting. Aku bukannya apa tujuan aku buat macam tu. Aku just nak confirmkan sama ada aku seorang je yang nampak mainan perasaan aku atau orang lain pun nampak. So dalam kes ni, Jun pun nampak. So bila dah nampak tu, Jun ni, dia ni kelang kabut sikit. Dia dah mula rasa, dia start lah suara. Aku rasa belah sini tak ada ikan lah. Kita pindah spot lain lah. Si Amri dengan Gary, lepak dulu. Ini spot best ni. Tengah hari ni panas. Sebab tongkang tu, dia depan dia macam ni. Kita orang duduk kat bawah ni. So geduk. Ni tongkang punya depan naik macam ni. Kita orang duduk kat bawah ni. Memang geduk. Spot baik ni. Lepas tu Jun pun tambah, baik apa? Ikan tak ada pun. Kita pindah pergi tempat lain lah. Kalau Han nak reduk tu usah mancing. So lepas dah bertekak sikit, kita orang pun decide, okey lah, pindah spot lah. Sebab aku pun bersuara yang cakap, kita pindah lah, kita tengok lah tempat lain sama. Kita bukan nak mancing kat sini seminggu pun. Kita ada hari ni je. Sampai petang, ni dah tengah hari tu kan. Ikan tak nampak bayang lagi ni. Okey lah, decided kita pindah spot. So aku pun tarik tali daripada rantai yang kita orang ikat tu semua, dan kita pindah spot. Spot seterusnya tak ada. Kemudian kita orang sampai satu spot ni dia dekat dengan, aku tak tahu dia, aku rasa dia macam seolah-olah nampak ada structure. Air daripada sungai sebelah sana boleh masuk ke sini. Dia nampak macam pintu masuk, macam ada kunci air tau. Tapi kunci air tu dah, macam mana nak kata, abandon lah. Benda tu dah tak berfungsi dah. Kunci pun dah tak ada. Dah jadi macam bangunan structure tinggal. So kita orang pun menuju ke arah situ. Sebab kita orang ada nampak boiling anak-anak ikan. Nampak macam siakap tengah frenzy. So kita orang pun menuju ke arah situ. Bila menuju ke arah situ tu, aku dekat pucuk bot. Aku duduk dekat pucuk bot ni, aku nampak, apa yang aku nampak adalah di atas structure ni tadi ada budak-budak kecil. Ini bukan seorang dua orang, tapi budak-budak kecil ni ada dalam 5-6 orang tengah bermain. Budak-budak kecil, badan kecil-kecil aja, lebih kurang tinggi-tinggi ni, kepala besar, badan kecil. Warna dia pun lain macam nak kata dia hitam buntut kuali tau. So bila aku angkat kepala tu, aku nampak budak-budak kecil ni, aku tunduk lah, tak nak tengok lah, aku buat tak reti je lah. Lepas tu kita orang pun, aku main casting masa tu. Jun, Kerry dengan Amri, dia orang main bottom. So dia orang main bottom, dia menghadap kepada sungai yang luas ni lah. Dan aku casting dekat dengan tebing. Tebing tarik kebut. Kemudian adalah dapat ikan duri lah. Lepas tu ada dapat ikan semilang, kecil-kecil je, tak banyak. Turun Apollo, entah dapat ikan apa, entah besar-besar tapak tangan ni. Aku pun tak tahu ikan apa. Korang boleh tengok kat dalam video tu. Kemudian Jun berpaling ke sebelah sana. Bila dia paling belah sana, dia duduk tengok bawah. Lepas tu bila satu masa tu dia angkat kepala, Dia punya turn pula, dia panggil aku. Joy. Apa dia? Cakap kan. Nampak tak apa aku nampak? Aku cakap, awak ada budak-budak. Tu anak orang ke? Kan, tu anak hantu. Muka dia berubah. So yang Khairi dengan si Amri ni, dia orang tak faham apa yang kita orang sembang kan. Dia orang tak nampak benda tu. So
Lepas tu Jun tanya aku, macam mana ni Jun? Tak apalah, kita mancing lah dulu. Nak buat macam mana? Tengok sini ada nampak frenzy sikit kan. So kita orang masih continue mancing. Continue mancing. Kemudian yang budak-budak ni, dia orang duk main dekat atas structure batu ni tadi. Main. So aku pun buat tak reti je lah. Bagi aku simple, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Tu saja yang aku pegang. So sampai satu tahap bila aku casting ni, bila aku dongak kepala tengok ke atas, ada dia orang ni dalam 5-6 orang dan dia orang semua duduk bertenggong macam ni tengok kita orang. Sebelum ni aku tak risau sangat sebab dia hanya bermain sama-sama dia orang. Berlari-lari, berkejar sana sini dekat atas structure batu tu. Tapi bila semua dah berhenti, dah tak ada aktiviti, semua memandang kita orang. Yang itu aku tak suka. Sebab bila dia dah start pandang kita orang ni apa semua, benda-benda macam ni, bila dia dah start tengok kau apa semua, ada kemungkinan untuk dia nak follow kau balik. So bila dia dah start tengok kita orang tu, aku terus bagi tahu Amri, kita pindah spot. Relax dulu Joy. Tak lah, kita pindah spot. Kita pindah spot lain. Relax dulu ni, apa lu ikan kecil-kecil banyak ni. Tak apa. Setakat ikan kecil-kecil tu, kalau kau nak tu balik nanti kita singgah kat pasar, aku beli kat kau. Berapa kau nak, 5 kilo ke 10 kilo ke, tak ada masalah. Sekarang kita belah dulu. So itu apa yang aku cakap pada masa tu lah. Sebab aku memang dah sangat-sangat kurang selesa. So kita orang angkat sawah, pindah spot lain. So bila pindah ke spot lain, pindah. Tapi itulah, tak ada rezeki kita orang hari tu. Kita orang mencuba sehingga pukul 6.30 petang. So bila 6.30 petang tu, aku pun bagi tahu Amri, dah 6.30 ni Amri, aku tak suka lah sampai kat JT nanti dah gelap sangat, leceh nanti. Kita belah sekarang lah. Okey lah, semua pun setuju. Dan kita orang pun bergerak balik ke JT. So bila balik ke JT tu, sampai dekat JT tu dah dekat lebih kurang dah hampir pukul 7. Dalam 6.50, 6.55 macam tu, hampir pukul 7. Aku tengok JT daripada jauh pun macam, ya Allah, gloomy-nya JT ni kata kan. So kita orang sampai, tak ada cerita banyak. Ada bot-bot pemancing lain juga yang balik. Dia orang pun tengah kemar-kemar barang apa semua. So aku tak ada cerita banyak masa tu. Aku terus angkat barang, terus pergi dekat kereta. Simpan barang kat dalam kereta. Simpan barang. Aku bagi tahu kat Jun juga. Jun, cepat sikit. Lepas tu Jun pun, dia pun macam, awak hang kalut sangat. Dah, kemar barang, cepat. So kemar barang apa semua, dah simpan barang-barang pancing apa semua dekat dalam kereta. So bear in mind aku parking kereta tadi masuk macam ni, bukan masuk bontot dulu masuk macam ni, menghadap JT. Dan kalau korang ingat, aku ada bagi tahu ada sebiji kereta yang terbiar dekat tepi hutan ni tadi. So Jun pun kemar-kemar barang apa semua. Masa tu dah masuk dekat hampir 7 suku, dah hampir nak maghrib. Aku cuma bagi tahu kat Jun, hang masuk dalam kereta lekas. Kata awak hang kalut sangat. Hang masuk dalam kereta, hang tengok bawah, hang tak usah tengok depan, hang tak usah tengok kereta ke dekat tepi hutan tu ke apa, tak usah tengok. Aku pesan dekat dia macam tu because Jun ni dia pomen, dia tak boleh tau tengok kereta-kereta terbiar apa semua ni. Nanti mulalah dia nak tanya siapa tuan, nak ke tak nak lagi, sebab dia nak beli, nak buat spare part. So dia pun macam, awak pula, dia kata, hang tak usah tengok kereta tu. Tadi aku teringat waktu kita main tadi dalam kereta lah, siapa tuan dia? Aku cakap, tak usah. Tapi lumrah manusia, yang mana kita kata jangan tu, yang itulah yang nak dibuatnya. So dia pun tengok kereta tu. Bila dia tengok kereta tu, aku bagi tahu jangan tengok dalam kereta ni. Kalau korang ingat ceritaku, dekat struktur yang berbatu ni tadi ada budak-budak kecil ni. Sekarang budak-budak ni ada dekat dalam kereta tu. So bila Jun tengok, bila Jun tengok benda tu, dia kata, Joy, budak-budak tadi ke? Alah, budak-budak tadi ya, budak mana lagi kan? Dan dia orang duduk di tingkap. Ini tingkap bertutup, so kau boleh nampak kepala dia orang ni tau. Mata dia merah, giginya struktur tajam-tajam macam tu. Dan
Aku tak tahu dia pakai Fair and Lovely ke apa ke kat gigi dia, memang putih nak mampus. Dan kau boleh nampak jelas sebab tak jauh daripada kami parking kereta tu dengan kereta tepiah tu, tak jauh, memang nampak jelas. So Jun dah, ui mampus je, ui ni kalau dia ikut kita balik, hang mulut jaga kan, mulut jaga. So aku pun bila dah jadi macam tu, aku keluar kereta dan aku berpaling ke arah kereta tersebut. Aku bagi tahu, korang nak ikut sampai takat ni saja. Aku tak suka korang ikut aku balik sampai ke rumah. Nak bergurau, kita dah bergurau tadi. Cukup takat ni saja. Kalau kau ikut aku sampai ke rumah, memang kau mendapat nanti. Itu apa yang selalu aku buat lah. Dan aku masuk dalam kereta. Lepas tu Jun tanya, hang sembang dengan siapa tadi? Tak, aku bagi tahu kat depa ni, kalau nak ikut jangan ikut aku, ikut hang. Oh, baru Jun cakap kan. Aku melawak je lah dengan dia masa tu kan. Tapi kami masuk saja ke dalam kereta, terus reverse, terus belah. Belah tu si Amri dengan Khairi, dia orang pun agak terpinga-pinga lah juga tengok kita orang kelang kabut kan. Kenapa cepat sangat, kenapa kalut sangat ni kan. So bila kita orang dah keluar tu, kita orang singgah dekat Pekan Dukut. Ada sebuah kedai makan kat situ dan kita orang singgah kat kedai makan tu sebab lapar. So masa dekat kedai makan ni lah aku ceritakan balik kepada Khairi dengan Amri, yang mana dia orang ni tak nampak apa-apa pun. Dia orang memang asyik dengan memancing. So bila dia orang dapat tahu, dia orang pun cakap, apa asal tak beritahu awal, boleh beritahu awal tengah hari tadi kita balik kata. Kita dah cuba satu hari suntuk, tapi orang kata tak ada rezeki kan. Tak apalah. And untuk makluman korang juga, itu adalah kali pertama aku pergi ke Lukut. Mancing kat sana lah, muara lah. Aku mancing kat sana. Dan sampai hari ni, aku tak pernah jejakkan kaki lagi kat sana. Bukan nak kata serik atau macam mana, tapi tak tahu, tak tergerak lagi hati aku nak ke sana. Aku tak adalah nak kata itu adalah the last. Mungkin satu hari nanti aku akan pergi ke sana, tapi buat masa sekarang aku belum tergerak lagi hati nak ke sana. Tapi kalau misal kata esok tergerak hati pun still aku tak boleh pergi juga kan. Tapi itulah pengalaman aku dekat Lukut. Memang satu pengalaman di mana daripada permulaan kita orang sampai kat JT tu, aku dah rasa tak sedap hati. Dan benda tu berlarutan sehingga ke petang. So untuk trip tu nak kata ada yang mulut celupar ke apa, tak ada. Memang tak ada. Semua jaga pertuturan, semua jaga adab masing-masing. Tapi itulah mungkin rezeki kita orang kot hari tu untuk jumpa dengan benda-benda ni kan. Alhamdulillah lah si Amri dengan Khairi, dia orang tak perasan benda-benda ni. So rezeki aku dengan Jun lah. Dan Alhamdulillah juga budak-budak kecil ni tadi, dia orang tak ikut kita orang balik. Dia duduk dekat, sampai dekat kereta tu sahaja. Memang Alhamdulillah sangat-sangat. So itulah perkongsian aku dalam siri kali ni, pengalaman aku waktu aku mancing di Lukut tu. Okay, so takat ni dulu siri Kemenyan Berasap kita kali ni. InsyaAllah kita berjumpa dalam siri selanjutnya. Yeah.